Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya akan mengganggu-gugat para musuh-musuh beliau. Anwar Ibrahim hari ini menyasarkan Malaysia tersenarai 30 ekonomi terbesar dunia. Kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka masa sederhana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, ia antara 7 sasaran utama dalam penstrukturan semula ekonomi negara melalui ekonomi madani yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Beliau yakin Malaysia mampu mencapai sasaran besar itu dengan meneladani negara yang pernah berdepan kejatuhan namun tangkas dan bangkit semula ke hadapan. Mahu tahu tidak, kita mesti menjadi jaguh ekonomi serantau. Kita perlu punyai minda global dan mengutama pengantarbangsaan ekonomi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana, kata beliau dalam pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat hari ini. Selain itu, 6 sasaran lain yang mahu dicapai kerajaan sebelum tempoh 10 tahun, termasuklah memastikan indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan dasar fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Ekonomi madani memperkasa rakyat merupakan wadah mengangkat semula darjah dan martabat negara dengan 2 tumpuan utama, iaitu menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai sebuah peneraju ekonomi Asia serta memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Anwar berkata, ia merupakan sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tantangan, pelbagai isu. Selain daripada itu, Anwar juga telah mendedahkan 16% hasil negara diperuntukkan hanya untuk lunaskan hutang. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita apabila Anwar Ibrahim memberitahu negara terbeban dengan hutang yang membengkak sehingga 16% hasil negara diperuntukkan hanya untuk melunaskan hutang. Menurut Anwar Ibrahim, defisit belanjawan yang berterusan sejak tahun 1998 dengan angka hutang dijangka mencecah lebih 60% berbanding KDNK akan memberi kesan kepada yang parah kepada ekonomi negara. Kata Menteri Kewangan itu, gejala tersebut dikuatiri akan mengekang keupayaan kerajaan menumpu kepada pembangunan yang akan menjamin keselesaan rakyat termasuk pelaburan awam serta penjanaan kebolehupayaan ekonomi. Pendapatan garis kemiskinan telah disemak semula pada 2019 dan berikutan pandemik COVID-19 tahap kemiskinan melonjak ke 2 angka. Kemungkinan gejala ini telah menyebabkan kesenjangan melebar dan muncul golongan mahakaya ketimbang jumlah kemiskinan yang bertambah dengan simpinan yang kian mengecil. Laporan survei gaji dan upah 2021 yang mendedahkan kemelut akibat gaji yang rendah khususnya menyangkut golongan muda berumur 24 tahun ke bawah. Gaji bagi separuh pekerja Malaysia kurang daripada RM2,250 sebulan. Belia khususnya graduan berhak meraih pendapatan bermakna, kata Anwar Ibrahim. Anwar juga berkata Malaysia telah terperangkap dalam kitaran ekonomi yang berbahaya disebabkan kos tinggi, gaji rendah, keuntungan rendah dan kurang nilai daya saing. Hakikatnya, kata Anwar Ibrahim, apa yang diwar-warkan dari cita-cita wawasan 2020 dan janji-janji mulut sebelumnya tidak tercapai.
setelah mengambil kira keretakan struktur ekonomi yang ditambah dengan kelemahan tata kelola dan keterlanjuran elit pemerintah, ia menuntut kerajaan melakukan perubahan atau anjakan yang bermakna. Amat dikesalkan andai kata terdapat kalangan yang mahu mempertahankan amalan bobrok dan dasar yang telah terbukti menyebabkan negara menggelongsor ke bawah atau hampir kecundang, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan dan berita yang mengejutkan. Ulasan dipetik daripada sabudinhusin.com. PAS patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu. Meski Tun Mahathir berharap agar PN memenangi ke-6 negeri dalam PRN 12 Ogos ini, hubungan beliau sebenarnya masih dikira kekal pada tahap suam-suam kuku saja dengan gabungan blok pembangkang itu yang beria-ia ingin berbaik dan tetap memuja bekas Perdana Menteri 2 kali itu hanyalah PAS sahaja. Selain membawa Tun Mahathir ke Kelantan minggu lalu dan Shah Alam semalam, didahului sebelum itu Hadi Awang sendiri mengadakan perjumpaan dengan bekas Perdana Menteri tersebut, difahamkan beberapa program lagi sedang diatur untuk menggandingkan kedua-dua pemimpin berkenan sepanjang kempen PRN ini. Ada penganalisis politik bertanya soalan kritikal untuk kita semua, iaitu adakah Hadi Awang sedang mempergunakan Mahathir Mohamad untuk memenangi hati rakyat, khususnya orang Melayu, ataukah Mahathir sebenarnya yang menggunakan Hadi Awang untuk hidup semula, relevan semula dalam dunia politik di Malaysia? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen berkaitan soalan para penganalisis politik tersebut. Selain itu, sebaliknya, bagi bersatu, walaupun Muhyiddin Yassin ada berjumpa empat mata dengan Tun Mahathir tidak lama sebelum ini dan turut bersama dalam program di Kelantan minggu lalu, hubungan itu dikatakan tidak lebih sekadar rasa hormat semata-mata. Muhyiddin dikatakan tidak mungkin menjalin hubungan lebih jauh daripada itu dengan Tun Mahathir. Lebih-lebih lagi berkaitan kerjasama politik melibatkan Bersatu dan PN atau dalam apa-apa hubungan yang ada kaitan dengan PRN akan datang. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin yang merupakan Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN serta Bersatu. Beliau sehingga kini kekal menjarakkan diri dengan Tun Mahathir. Baik Muhyiddin dan Hamzah, kedua-dua mereka boleh dikatakan faham siapa Tun Mahathir yang sebenarnya dan apa yang diingini oleh bekas Perdana Menteri itu. Mudah kata, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, tetapi tidak bermusuh adalah jalan paling selamat sekali bagi kedua-dua pemimpin itu dalam berurusan dengan Tun Mahathir demi memastikan Perikatan Nasional dan Bersatu lebih mudah bergerak lancar mendepani pelbagai cabaran politik dalam negara. Sebab itu, masih tiada hubungan yang rasmi terjalin antara Tun Mahathir atau proklamasi orang Melayu yang diterajui bekas ahli Parlimen Langkawi itu sama ada dengan Perikatan Nasional maupun dengan Bersatu sehingga ke hari ini. Ia banyak didorong oleh pendirian Muhyiddin dan Hamzah yang tidak begitu menadah muka kepada Tun Mahathir Mohamad. Tapi berbeza dengan PAS, parti itu dan Hadi sendiri benar-benar sedang merapatkan diri dengan Tun Mahathir, terutama dalam konteks persamaan matlamat, membenci dan ingin menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hadi Awang selaku Presiden PAS bahkan dilihat begitu berahi mendekatkan dirinya dengan Tun Mahathir sejak akhir ini. Dalam hal ini, apa yang menjadi kecacatan paling yang menjadi kecacatan paling besar bagi Tun Mahathir dalam kegairahannya mau menjatuhkan Anwar ialah kedudukannya yang sekarang ini bukan berstatus ahli parlimen. Lebih daripada itu, kekalahan beliau sehingga hilang deposit pada PRU 15 lalu di Langkawi
terus menjadi persendaan yang amat memalukan bekas Perdana Menteri itu setiap kali beliau menyerang Perdana Menteri. Ramai yang memperlekeh Tun Mahathir dan menganggapnya tidak layak lagi berlawan dengan Anwar berikutan sejarah buruk hilang deposit yang dialaminya itu. Paling relevan untuk berlawan dan ingin menjatuhkan seorang Perdana Menteri tidak lain ialah seseorang itu mestilah berstatus ahli parlimen. Kalau tiada status ahli parlimen, cakap seseorang itu dengan sendirinya jadi tidak lagi berbisa kerana tanpa status ahli parlimen, selain seseorang itu tidak boleh menjadi Perdana Menteri, dia juga dikira berada di liga yang berbeza berbanding kelompok ahli-ahli parlimen. Lagipun, takkan ahli-ahli parlimen mahu berketuakan atau mendengar cakap seorang yang bukan ahli parlimen. Sebagaimana dimaklumi semua, selain PRN 6 negeri bakal berlangsung pada 12 Ogos depan, PRK Parlimen Kuala Terengganu juga akan diadakan bersekali pada tarikh tersebut. PRK Parlimen Kuala Terengganu perlu diadakan berikutan kemenangan calon PAS pada PRU 15 yang lalu. Ahmad Amzad Hashim telah dibatalkan di mahkamah lantaran petisyen yang dikemukakan BN berjaya membuktikan wujudnya amalan rasuah ketika kempen berlangsung di kawasan tersebut. Maka, untuk menjadikan Tun Mahathir lebih berbisa dan gerakannya untuk menumbangkan Anwar lebih relevan, di samping membuktikan PAS berjiwa besar serta benar-benar berahi dalam bersahabat dengan bekas Perdana Menteri itu, apa kata? Beliau diberi laluan bertanding dalam PRK Parlimen Kuala Terengganu pada 12 Ogos depan ini. Di waktu yang sama, oleh kerana Tun Mahathir juga dikira gelandangan politik dan tidak berparti ketika ini, tentu tiada masalah baginya untuk menyertai PAS sebagai syarat menjadi calon itu. Apa macam Tuan Guru? Bolehkah? Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pengumuman sendiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling menarik perhatian kita. Kerajaan peruntuk tambahan RM800 juta selesai isu bekalan air di Kelantan dan di Sabah.